Testing 1 2 3. Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes COVID dalam Malaysia ni Memanglah now dah nampak kenaikan kes semula kan. Tapi yang bertambah hari-hari ni datang dari mana Cubalah bagi tahu detail apa sebab bertambah ni. Tak ada bang, tak. Saya bukan nak petikai. Tapi rasa tak sedap je kan. Bila kes bertambah je kan dah sudah nama bazar. Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes COVID dalam Malaysia?
Bang, kejap bang nak
Mic. Ready tu? Dah, okey. Dah. Dah 1 minit. Okay. Cuba Datuk tengok. Saya nak tengok posisi. Dah ada live kan ni? Saya yang Datuk punya tu saya tak tukar lagi. Okey. Nak tukar dah, nak tengok dah main. Dia jadi macam ni lah Datuk. Waiting. Okey. Mana dia punya ni? Apa dia? Dah dia punya. Okey. Ni kan. Boleh tak? Dia tak boleh lama ni. Okay, ready ya? Okey. So, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Baik semua. Yes. Haji. So Datuk, hari ni tajuk yang sangat menarik Datuk untuk kata kita bersama-sama bincang terima kasih Datuk kerana kata sudi untuk bersama-sama kata berkongsi pandangan, pengalaman dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan COVID ni. So hari ni kita akan mulakan sesi yang kata tajuk sangat menarik sebab kes COVID meningkat Datuk. Kes COVID meningkat di mana-mana saja. Malahan kata di Kelantan, di Sarawak yang sebelum ni tidak ada kes, kes meningkat beratus kes satu hari kan. Di Kelantan sendiri 423 kes satu hari semalam. Daripada 200 lebih naik jadi 400 lebih dan kita jangkakan benda ni semakin hari semakin akan bertambah, apatah lagi kalau dengan kata bermacam-macam kata sekolah dibuka, bazar Ramadan dibuka kan di seluruh Malaysia kecuali beberapa negeri yang di PKP. Lepas tu masjid juga dibuka dengan aktiviti-aktiviti tarawih dan sebagainya. Jadi ada tak kata ada setengah tempat tu bazar Ramadan ditutup, masjid ditutup di Kelantan, dah tak boleh berjemaah. So adakah benda ni akan terus berlaku dan kemungkinan berlaku di seluruh Malaysia? So silakan Datuk. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Haji Wan Helmi.
dan rakan-rakan yang menonton pada kita pada kali ini lah. Ya, jadi memang isu hangat. Pagi tadi pun saya terima 2-3 orang bertanya media. Dia belum keluar lagi. Kat live ni. Kejap saya tengok apa isu dia. Ya. Tak, ada delay sikit Datuk. So dah boleh. Dia memang dia delay sikit kan. Ada keluar. Dalam sini ada ni. Tak, sudah keluar. Okey. Sorry ada isu-isu teknikal sikit. So sekarang ni kita akan cuba tengok berbalik kembali kepada soalan kita Datuk tadi. Okey. Kes COVID sekarang ni meningkat di mana-mana saja di seluruh Malaysia negeri, kecuali di Selangor yang semakin turun. Okey. So maksudnya kata selepas PKP dilonggarkan, bazar Ramadan, kata bila menjelang Ramadan bazar Ramadan dibuka. Lepas tu masjid pula dibuka untuk tarawih. Okey. Sekolah juga telah dibuka di mana-mana saja, dan ini menyebabkan daripada dulu banyaknya kluster pekerja, sekarang ni wujud pula kluster daripada tempat yang lain, yang berlainan. Kluster dekat sekolah, kluster dekat bazar Ramadan, kluster dekat masjid. Itu cuma kita tak pasti setakat manalah. Jadi ada kemungkinan tak kata tajuk kita ini kata bazar-bazar Ramadan, masjid dan semua ni akan ditutup guys di seluruh Malaysia. Sedangkan di beberapa negeri memang dah ditutup. So silakan Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Haji Wan Helmi dan selamat datang kepada rakan-rakan yang menonton siaran kita FB yang kita bersiaran dengan saya lah setiap hari Rabu dan hari Sabtu 10 pagi dalam channel inilah ya. Jadi memang soalan yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Helmi tadi memang sangat panas lah masa ini ya. Pagi tadi pun saya terima persoalan daripada media, daripada kawan-kawan, daripada agensi dan sebagainya lah. Jadi isunya sekarang kita kena tengok secara orang katakan berfikiran terbuka, teknikal sikit, dan kita buangkan emosi ya. Itu yang paling penting. Kerana kita dah setahun dah dengan COVID ni ya. Dan kita dah buat macam-macam ya, PKP macam-macam lah. Jadi dan sekarang ni kita masih lagi orang kata terlalu takut ataupun teremosi dengan kes-kes yang dan kluster lah ya. Jadi kita tengok pada segi teknikalnya sebenarnya peningkatan kes ni, kalau kita tengok data yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan lah ya, statistik tu kita tengok dia mula meningkat pada pertengahan bulan Mac ya, iaitu orang katakan dia dipanggil purata 7 hari ya, mula ada peningkatan sikit dan berterusan sehingga sekarang lah. Jadi ada faktor-faktor yang utamanya. Pertama kerana pada masa itu dan masa inilah kita telah buka banyak sektor, interaksi makin banyak ya. Sekolah dibuka, IPTA dibuka, IPTS dibuka, premis kerja dibuka, dan kedatangan ke kerja pun dah 100% kalau dulu banyak dari rumah. Jadi semuanya menyebabkan interaksi ya yang banyak di kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kes aktif di dalam komuniti kita sama ada yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita tengok tiap hari Tan Sri KPK ada melaporkan kes-kes aktif. Kadang-kadang kita tengok je, kita tak faham. Banyak dalam komuniti. Itu yang datang. Di samping itu, kita juga ada kes-kes yang bergejala atau tidak bergejala di dalam komuniti kita. Ada di mata kata. Jadi kes ni boleh menyebabkan jangkitan kepada individu dan kepada kelompok, bergantung kepada kes dan juga kelompok tersebut. Yang ketiga, kita kena faham, sampai ini kita dah faham dah bahawa punca jangkitan, cara jangkitan COVID-19 ni melalui droplet, iaitu melalui cecair daripada hidung ataupun mulut ya.
Dan yang keempat, kita tahu bahawa amalan SOP, amalan yang paling berguna, yang paling penting untuk menghalang jangkitan COVID-19 ini ada, pertama, pakai mask. Keluar rumah pakai mask, masuk dalam perhimpunan pakai mask. Yang kedua, penjarakan sosial 1 meter atau 2 meter bergantung pada kita lah. Jadi kita kekal. Yang ketiga, kita basuh sanitizer, terbasuh tangan. Jadi 3 perkara kalau kita buat, insya-Allah, ya. Yang keempat nanti mungkin vaksin, ya, tapi itu satu harapan yang kemudian lah kita tingkat. Jadi bila kita tengok pola-pola begini, ya. Jadi kalau kita cakap pasal tutup sekolah, tutup pasar, tutup masjid, tutup macam-macam nak tutup, saya rasa ini adalah satu pendekatan yang ketinggalan zaman, ya. Sebab kita tak gunakan pemikiran kita tidak menggunakan ilmu teknologi, teknikal kita tidak melihat tingkah laku masyarakat kita tutup. Sekolah nak tutup. Semalam saya baca satu resolusi daripada satu gabungan. Kita kena tutup sekolah. Jadi itu persoalannya, ya, yang saya bagi mukadimah dulu. Kemudian kita lihat secara terperinci, ya. Sekarang kita kata bazar Ramadan, ya. Bazar Ramadan baru kita mula, ya. Tapi bazar Ramadan satu potensi untuk kita untuk berlaku jangkitan jika berlaku kes di dalam komuniti. Yang kedua, jika orang tak pakai bas ataupun tidak ada penjarakan sosial. Jadi bukan salah pasar Ramadan, tapi yang salahnya ialah penganjur yang tidak memastikan SOP. Salahnya ialah penjual yang tidak menggunakan SOP. Dan yang ketiga adalah pengguna yang berkeliaran tanpa SOP, mas dan sebagainya. Jadi itu yang salahnya. Jadi kalau kita dapat ikut benda ni, ya, dari sisi pasar Ramadan, tak ada salahnya kita buka, ya. Dan saya rasakan terlebih baik untuk dibuka, disusun caranya lebih baiklah. Kalau ada bazar Ramadan besar-besar, kenapa tidak dipecah kecilkan mengikut taman-taman perumahan? Jadi tak perlu bersesak-sesak jalan Raja Alang ataupun di mana-mana tempatnya. Saya lihat ada kawan-kawan saya di Kuantan misalnya kata, di tempat mereka satu taman satu, jadi tak perlu bersesak. Jadi dengan ini boleh dijaga. Itu pertama dulu kita sebut pasal bazar Ramadan. Jadi kalau orang kata tutup bazar Ramadan, saya rasa ini adalah satu tindakan yang mengambil mudah, ya. Tak berfikir secara luas dan tidak berfikir ke atas masyarakat umum, ya. Nak senang kerja saja. Dan saya rasa ini bukanlah satu asas teknikal yang baiklah. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Ya. So menarik Datuk pasal topik ni. Saya nak tayangkan satu video Datuk. Okey, sila. Untuk kata kita sama-sama tengok berkaitan dengan video. Okey. Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes kolak jadi tumpuan? Ya. Mulalah keluar pelbagai statement. Kita tengok video tu. Okey. Okey Datuk Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes COVID dalam Malaysia ni Memanglah now dah nampak kenaikan kes semula kan. Tapi yang bertambah hari-hari ni datang dari mana Cubalah bagi tahu detail apa sebab bertambah ni. Tak ada bang, tak. Saya bukan nak petikai. Tapi rasa tak sedap lah kan. Bila kes bertambah je kan, sudah nama bazar Ramadan, solat tarawih pula jadi tumpuan. Mulalah keluar pelbagai statement yang 2 aktiviti popular bulan Ramadan ni akan disekat jika kes naik lagi. Bang, sebab itulah saya tanya data. Yang meningkat banyak-banyak ni dari mana bang? For sure bukan sebab bazar ataupun solat tarawih, sebab baru 4 hari kot puasa kan. Kalaulah betul pun ada kes bazar ataupun tarawih ni 2 minggu lagi baru tahu bang, bukan sekarang. Tapi ya, tak nafikan potensi kes daripada 2 aktiviti ni memang ada. Tapi biasalah kan, 1-2 kes kalau ada tak semestinya kena tutup semua masjid, batal semua bazar bang. Kenapa kluster kilang punya banyak, tak pula tutup semua kilang? Oh, ekonomi. Faham. Dah tu ekonomi peniaga bazar ni yang lantak api kat diorang ya.
Macam tu. Banyak kali dah kot dalam laporan media kan, Menteri kata antara peningkatan mendadak adalah kes di dalam kluster pendidikan. Dah tu kenapa sekolah on je? Ban sekolah sesak je pun, impik-impik juga boleh je pun, tak ada masalah pun. Saya sembang panjang Video benda ni tak dengan nampak. Profesor Dr. Sazali, pakar virologi. Dia pun setuju tau, yang masalah di bazar dia tak besar. Oh, ada isu teknikal sikit tu. Kata apa? Video tak nampak. Dia kata. Okey. Video tu. So ada satu video yang tengah viral sekarang ni Datuk, yang berkaitan, dia komen kata pasal bazar Ramadan lah. Kan? Bazar Ramadan. Kalau kita tak nampak, tak apa, kita cuba dengar apa yang dia kata. Kita cuba dengar apa yang dia kata. Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes COVID dalam Malaysia ni Memanglah now dah nampak kenaikan kes semula kan, tapi yang Bang, kejap bang nak tanya ni bang. Mana data detail kes COVID dalam Malaysia ni Memanglah now dah nampak kenaikan kes semula kan, tapi yang bertambah hari-hari ni datang dari mana Cubalah bagi tahu detail apa sebab bertambah ni. Tak ada bang, tak. Saya bukan nak tikai, tapi rasa tak sedap kan. Bila kes bertambah je kan, sudah nama bazar Ramadan, solat tarawih pula jadi tumpuan. Mulalah keluar pelbagai statement yang dua aktiviti popular bulan Ramadan ni akan disekat jika kes naik lagi. Bang, sebab itulah saya tanya data. Yang meningkat banyak-banyak ni dari mana bang? For sure bukan sebab bazar ataupun solat tarawih, sebab baru 4 hari buat puasa kan. Kalau lah betul pun ada kes bazar ataupun tarawih ni 2 minggu lagi baru tahu bang, bukan sekarang. Tapi ya, tak nafikan potensi kes daripada dua aktiviti ni memang ada. Tapi biasalah kan, 1-2 kes kalau ada tak semestinya kena tutup semua masjid, batal semua bazar bang. Kenapa kluster kilang punya banyak, tak pula tutup semua kilang? Oh, ekonomi. Faham. Dah tu ekonomi pedagang bazar ni mantap kat dia orang kan. Macam tu. Banyak kali dah kot dalam laporan media kan, Menteri kata antara peningkatan mendadak adalah kes di dalam kluster pendidikan. Dah tu kenapa sekolah on je? Ban sekolah sesak je pun, impik-impik juga boleh je pun, tak ada masalah pun. Saya sembang panjang benda ni dengan Profesor Dr. Sazali, pakar virologi. Dia pun setuju tau, yang masalah di bazar tak besar mana pun sebenarnya. Sebab bazar Ramadan tempat terbuka bang. Yang penting ialah ketatkan pemantauan, pastikan semua pakai mask dengan betul dan amalkan penjarakan fizikal. Risiko dia kan tak besar mana pun berbanding dengan kluster tempat kerja tu bang. Lagi masalah besar, lagi problem nak kawal. Samalah juga dengan berjemaah di masjid ni bang. Dah ada SOP buat penjarakan fizikal kan. Kalau lah pun ada isu kan lepas solat tarawih dia orang ni melepak ramai-ramai, mengopi ramai-ramai kan, takkanlah pula masjid pula disalahkan. Kalau jumpa yang detail ni pun alah compound je bang, compound je. Kami pun tak kisah bang dia orang ni kena compound bang, asalkan kami ni tak penat asyik tutup sana tutup sini. Penat bang? Tak bang, ini bukan hantam promo. Saya dengan yang lain ni bang nak tahu data je bang, dari mana sampai 2,000 lebih kes ni bang. Cuba detailkan dan senang sikit bagi kami nak faham ni apa yang perlu diberi penekanan bang. Bukan masalah sana yang buat hal, sini pula jadi mangsa. Penat dah bang, penat. Peniaga baru je nak merasa senang sikit, dah ada bunyi nak tutup itu tutup ini bang. Bagilah peluang sikit bang. Peniaga kecil ni kalau untung sikit pun belum pasti bang dapat makan 7 keturunan macam golongan kayangan tu bang. Pasal merentas negeri ni kita sembang kemudian kan. Korang pun alah sure dah penat semua ni kan. Betul tak? Setahun lebih dah kot. Tak gitu bang? So, Datuk, kita boleh lihat ada satu video ni yang kata tengah viral yang berkaitan dengan ni, kata asyik nak tutup apa semua. So apa pandangan Datuk? Itu pandangan daripada orang ramai, orang public, pandangan daripada public yang kata tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Dan kalau kita tutup bazar Ramadan, kalau kita tutup sekolah, kalau kita tutup masjid, sedangkan benda tu berpunca bukan di tempat di masjid yang ada SOP yang ketat. Majoriti kata banyak masjid yang mengamalkan, kata boleh dikatakan amalkan SOP yang ketat. Cuma mungkin kesilapan mereka bila selepas tarawih tu mereka pergi lepak apa semua dekat kedai makan apa semua sekali itu. Tapi tiba-tiba masjid yang kena tutup. Tu contoh yang dia buat. Sedangkan dia kata kalau kluster tempat kerja, ada banyak tempat kerja yang tidak ditutup. Ada yang kilang-kilang yang tidak ditutup walaupun banyak kes COVID positif. Okay. Kalau tadi saya cakap pasal bazar Ramadan mana bukan jalan terakhir ataupun ambil jalan mudah tutup bazar Ramadan. Ada caranya yang saya sebutkan tadi,
dikawal SOP, dipecah kecilkan bazar-bazar yang besar-besar dan sebagainya, ya. Itu boleh dilakukan, dan saya rasa janganlah ditutup kehidupan masyarakat kita yang makin tersepit, ya, dah setahun, ya. Yang kedua kena pasal masjid dan surau, ya. Sebelum tu saya kena buat disclaimer lah. Ini bukan saya nak mempersoalkan bidang kuasa majlis agama ataupun bidang kuasa pihak berkuasa agama, ya. Tapi pandangan teknikal kami, ya, kawan-kawan dan saya juga, bahawa kalau kita lihat masjid SOP di mana negeri-negeri yang mengamalkan secara agak liberal ataupun longgar, saya rasa tidak begitu masalah. Saya rasa saya dan kawan-kawan kita pergi ke surau, kita pergi ke masjid, ya. Jadi tetapi mengikut SOP. Jadi pastikan bahawa surau atau masjid itu mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Jadi mengikut kapasiti. Yang kedua, pakai mask setiap masa. Yang ketiga, kita bawa sejadah kita. Yang keempat, kalau ada bergejala, kita jangan datang, ya. Dan yang paling penting sekali, maknanya kita hadkan masa. Kita datang untuk sembahyang Isyak, kemudian masa yang pendek sembahyang tarawih, lepas tarawih kita balik. Ini yang masalahnya, kita datang awal berborak, lepas tu sambung sembahyang Isyak, antara Isyak dengan tarawih tu ada masa panjang lagi. Kemudian lepas pada sembahyang tu kita ada masa lagi panjang-panjang, moreh lah, makan lah, berborak lah, nak tunggu tadarus lah, jadi terlalu panjang. Jadi ini kadang-kadang terlebih-lebih di dalam masa yang ini tak sesuai. Jadi kalau kita katakan hadkan masa, mengalah SOP, tidak ada masalah. Walaupun kita tidak boleh nafikan kes akan berlaku, mustahil tidak berlaku kes. Tidak ada satu negara dalam dunia tidak ada kes COVID. Tapi kita kena faham bahawa COVID ini akan berada dengan kita. Dan kita juga mesti meneruskan kehidupan kita, kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan beragama kita. Jadi kalau kita terlalu taksub sangat dan kita mengenepikan pendapat-pendapat teknikal, kita mengenepikan orang katakan pemikiran yang logik ni, jadi sampai bila kita akan hidup begini? Jadi saya rasakan janganlah kita terlalu fear mongering ataupun menakutkan masyarakat. Biar mereka faham sendiri dan mereka ambil tindakan. Jadi, dan saya rasakan serahlah kepada daerah ataupun komuniti untuk menentukan. Okey, kampung A boleh macam ni, kampung B tak boleh macam ni. Jadi kalau kita satu peraturan, saya rasa itu tidak tepatlah pada zaman sekarang lah. Ya. Itu dari segi bazar, dari segi masjid, surau. Yang ketiga ni adalah aspek sekolah lah. Ada Haji Wan nak tanya pasal sekolah. So, macam pasal sekolah, dekat Kelantan banyak kes daripada sekolah sebenarnya yang jangkit mendebat jadi super spreader dekat sekolah. Dia dah balik daripada overseas, dia dah kenduri, lepas tu pergi daripada kenduri pergi ke kenduri yang lain, lepas tu dia pergi ke sekolah dan merebak ke sekolah melalui cikgu-cikgu apa semua dan kemudian berjangkit kepada anak-anak murid. Dan benda tu menjadi tidak terkawal sebab dia boleh berebat secara besar-besaran. Tapi kalau kata benda tu boleh dikawal, jadi bagaimana cara untuk mengawal supaya benda ni kata kalau dia merebak pun dalam kata sebaran yang kecil. So, apa pandangan Datuk? Ya, sekolah ni pertama kita kena pasti, ya, kita ingat sekolah adalah satu institusi yang sangat penting kepada anak-anak kita, ya, dan pembelajaran di sekolah secara bersemuka itu adalah sangat vital, mustahak, ya. Jadi kita kena ingat itu. Yang kedua, berlaku kes-kes kluster atau kes di sekolah memang ada, kita tidak boleh nafikan dan terus berlaku, ya. Jadi apa yang penting, kita mesti fikirlah kita Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, PIBG, warga sekolah kena duduk berfikir untuk sekolah mereka masing-masing, ya. Contoh pengamalan SOP yang ketat, mask, beratur, pergi dan balik, pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga boleh susun sekolah tak mestinya 5 hari seminggu. Kita boleh buat penggiliran. Janji ada sekolah. Kemudian tak mestinya 8 jam. Saya tahu ada sekolah tu
sekolah masuk pergi sekolah pukul 7, masuk sekolah 7.30, duduk sekolah sampai pukul 3.30 petang, aircon tidak terbuka. Ya, jadi ini semua masalah. Apa yang penting sekolah fikirlah, kalau perlu kan kita buat masa yang pendek. Jadi sekarang kita berfikiran masih fikiran lama, tapi kita kata SOP baru. Kita sekolah 5 jam, 6 jam. Kenapa tidak 3 jam? Kenapa tidak 4 jam? Kenapa tidak selang sehari? Kenapa dikumpulkan 1,200 orang satu sekolah dalam satu masa? Kemudian satu lagi, tiga sikap warga sekolah, guru-guru pergi balik kampung, pergi ke Nuri, ada semua datang sekolah sebab takut di Ponteng. Mak bapak pula pergi jalan, anak ada masalah penyakit, datang pergi sekolah. Jadi ini menyebabkan kluster, ya. Saya tahu anak saya bersekolah, cucu saya bersekolah. Setiap minggu di sekolah tu, bila hari Khamis, Jumaat ada budak tak datang sekolah sebab batuk rasa semua. Bagus, kan? Kemudian hari Isnin, Selasa pun ada budak tak datang sekolah. Jadi tidak akan ada 100% kehadiran di sekolah sepanjang minggu. Jadi ini boleh disusun, ya. Jadi jangan kita demam batuk kita pergi sekolah. Alah sikit je kita pergi sekolah. Jadi ini yang menyebabkan jangkitan, ya. Dulu kita masa SARS pun macam itu, ada juga macam itu. Jadi kita boleh buat sebenarnya. Dan kemudian kita lihat di sekolah, kita kena ikut SOP tu. Maknanya kalau guru jangan dipertanggungjawabkan secara penuh. Kita ambil lah PIBG, local community, NGO, kita susunkan. Okey, jadual untuk memantau pemakaian SOP di sekolah, masa datang, masa balik. Sesekali buat pantauan di bilik darjah, menasihat dan sebagainya. Jadi mungkin juga satu ada unit ataupun tim, bukan dari sekolah tapi NGO misalnya, community, pergi ke sekolah, lihat bilik darjah, just randomly tengok apa orang ada sesama batuk, tanda-tanda ini, just kita tengok. Jadi dengan cara begitu kita boleh orang katakan involve semua, yang pertama. Yang kedua, kita boleh kawal perembakan di sekolah. Yang ketiga, kita boleh menanam kesedaran pada semua. Ini tidak, semalam saya baca satu gabungan, tutup sekolah, anak saya bahaya, ada mak bapak pun sokong, sampai bila kita nak hidup macam ni? Jadi saya rasakan tutup bukan satu penyelesaian, adalah satu tindakan yang ke belakang. Tak, masalahnya Datuk, kita bulan 2, bulan 3 gitu kan Datuk, sebelum sekolah dibuka, kita semua sibuk dengan pembelajaran secara online. Okey. Mungkin ada yang ada sebilangan yang tertinggal, tapi benda tu boleh diselesaikan dengan cara yang lain. Mungkin orang yang tidak mempunyai akses kepada internet tersebut, anak-anak itu saja yang kata kita buat kelas untuk mereka yang secara di sekolah. Jadi yang mana yang mampu boleh buat secara online. Jadi kita dah kata boleh kurangkan risiko untuk ni sementara, sehingga kes ataupun proses vaksin tersebut kata dah sampai 80% yang disasarkan, baru kita mula balik sekolah. Dan kenapa tiba-tiba dalam masa tak sampai seminggu kita pasal berubah tu? Jadi saya sebagai bapa kepada anak-anak yang bersekolah, saya ada 5 anak yang bersekolah. Jadi benda tu saya nampak macam kekalutan, yang perubahan yang tergesa-gesa, yang semua nak buka sekolah apa semua. Tapi kenapa tak buat sekolah yang dibuka separa untuk mereka yang tidak mampu mendapat pelajaran secara online? Kenapa? Itu saya punya pandangan itu. Ya, Jiwa, betul lah. Kadang kita heran, Malaysia ni ramai orang cerdik pandai. Maksud Jiwa ni cerdik ni. Dia IT pun pandai kan. Dia memang cerdik pandai. Tapi kita tak boleh fikir macam mana kita nak susun keadaan sekolah. Betul. Dulu saya pun pengalaman, anak cucu saya sekolah kat rumah ada 2-3 komputer untuk PDPR beli. Tiba-tiba buka sekolah. Lepas tu NT7 ada sekolah dalam TV tu lah. Buka aja program tu, pergi buka sekolah pula. Tak tahu apa yang jadi. Jadi saya rasakan bercelaru pemikiran cerdik pandai kita yang kat atas tu. Jadi kita yang kat bawah ni mangsa pada keadaan. Ambil mudah. Jadi betul saya kata, itu katakan apa masalah kita, kan? Jadi kita susun lah. Jadi betul kata, kita tak semestinya 5 hari tu kita pergi sekolah. Kita boleh atur PDPR, campur TV, campur classroom.
Why not? Kenapa tidak? Ini bukan zaman dulu. Ini dah ada. Yang mana kanak-kanak yang orang katakan tak ada akses tadi, kita bantulah. Kan? Bantu sama dia sekolah. Kalau sekolah di kampung-kampung, kan, tak ada kes pun. Mereka boleh sekolah. Kalau kes dia satu sekolah ada RM26, apa masalah? Kan? Atau satu kelas 26 RM, satu sekolah ada 300. Ini yang masalah mungkin sekolah yang ada 1,500, 2,000. Memanglah masalah. Tapi guna pendekatan yang lain. Tapi kita minta cerdik pandai kita berfikir dan bantu komuniti. Jangan kita dictate. Kita suruh buat. At the end of the day, semua masalah. Ya? Dan gunakan COVID sebagai alasan. Sebab kita tak nak fikir. Sebab bila ada baru benda tu diaplikasi dalam sebulan dua, tiba-tiba nak kena tukar. Lepas tu sebulan dua lagi nak kena tukar balik. Lepas tu bila banyak kes nak kena tutup, nak kena kembali pada metod yang lama. Saya rasa benda tu sangat berkecelahan, dan kita sebagai ibu bapa sendiri pun kita dah kata habiskan banyak untuk kata peralatan untuk pembelajaran secara online. Tiba-tiba nak kena ubah, tiba-tiba kena ubah. Sedangkan benda tu kata mungkin ada cara-cara yang lain yang kita boleh buat pemantauan kan. Contohnya macam kalau student tu buat yang mana yang online secara kelas tu dia wajib buka cam kan. Dan banyak metod-metod yang lain. Student yang tak mempunyai kata akses student untuk kata yang dekat PPR ke apa semua yang dia tak dia tak mampu untuk kata membeli banyak peralatan, mungkin disediakan kelas-kelas yang di sekolah. Jadi mana bila majoriti pelajar murid-murid tersebut tak perlu semua datang, tinggal hanya mereka yang tidak punya peralatan, jadi dah makin kurang. Jadi penjarakan pun lagi bagus, lagi pengurusan kes pun lagi bagus. Jadi saya nampak benda-benda macam tu yang kita sebagai ibu bapa tengok ada kena buat sesuatu lah. Kena buat kerajaan kena buat do the right thing and do it the right way. Okey. Ya Tuan Haji, ini pun sama dalam soalan kita pun ada tu. Masalah di Kelantan, kalau di masjid-masjid banyak orang tak ikut SOP. Macam ni aja. Apa yang Haji cakap betul. Ya. Tapi sekarang ni masalah kita, rakyat kita semua kita tunjuk jari kepada kerajaan. Dan kerajaan pula tunjuk jari ke bawah pula. Jadi tunjuk sampai bila selesai. Betul, bila NGO nak bergerak tak boleh. Bila komuniti nak bergerak, tak boleh, sekolah tak boleh masuk. Bila ni ada peraturan. Jadi sampai bila kita negara maju. Now kita have to move. Kita kena bergerakkan komuniti. Saya katakan di sekolah macam tu Haji cakap kan. Kita dengan surau. Dia kata orang tak nak ikut SOP. Orang tu siapa? Kita. Dan kita sepatutnya menasihatkan. Minta maaf, saya bukan ni. Saya pun penasihat surau di tempat saya lah. Kadang-kadang kita tegur. Ni tak betul. Ada satu orang tu dia datang tak pakai mask. Budak kecil aja. Budak tu kurang dia kata OKU lah. Pakcik tak pakai mask ni. Saya kata, Mamat, bagus. Mana budak kecil OKU lagi dia boleh tegur orang yang tak pakai mask. Mana orang yang cerdik pandai, orang tua yang patut tegur. Jadi itu saya katakan semula di Kelantan. Saya minta maaf lah Haji Wan pun pergi Kelantan juga kan. Saya pun duduk tahu orang Kelantan. Jadi mereka ni ambil biarlah tak apa. Orang nak betul. Jadi pasal itu masalah. Jadi saya rasakan macam setengah tempat kami di Negeri Sembilan dia jaga. Okey, tak bawa sejadah, balik. Tak pakai mask, bagi mask. Sentiasa diingatkan. Jadi kita lah tanggungjawab kita. Bagaimana kita kata kenapa kita tak lakukan? Dan inilah salah satunya kita buat WCE 19 ni, betul Haji Wan? Supaya komuniti bersuara. Komuniti boleh menegur, kan? Kalau rasa seorang tak boleh tegur, bawa kumpulan. Kenapa tidak? Dan saya rasa ini cara. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah kita tengok masuk sekolah jaga, di luar sekolah tak jaga. Kenapa? Maka kita kena ada pasukan pemantau kita bas sekolah dan sebagainya. Dan macam Haji Wan cakap tadi lah, kan? Susun balik. Ini kita cakap norma baru, tapi pemikiran kita masih lama. Yang tak mahu fikir macam mana untuk menghadapi cabaran yang baru. Ambil jalan mudah, tutup. Sampai bila nak tutup? Technically it's not right. Tidak betul kalau kita nak tutup sepanjang masa dan tutup semua. Ini adalah pendapat epidemiologis kami lah. Ya, sila. Haji Wan. Tapi Datuk, kita sebut pasal normal baru. Tapi normal baru ni bukan semua bukan kata kita semua tak ada pengalaman tu.
Ya, betul. Tak ada pengalaman. Ni kali pertama yang berlaku kata pandemik yang sehebat ini yang menyebabkan kata seluruh dunia dah sehingga sekarang belum nampak sinar untuk selesai lagi Datuk. Sebab kalau kita lihat kalau orang yang divaksin pun, okey, orang yang divaksin pun boleh dijangkiti. Ada kes-kes yang dijangkiti. Ada 100 ada 40 petugas kesihatan yang telah dijangkiti vaksin. Jadi benda ni kita tak nampak ada penyelesaian Datuk. Kita ingat bila kita dah divaksin ni benda tu akan selesai. Kita dah dapat herd immunity. Lepas tu lepas tu kes COVID akan semakin perlahan akan hilang dan seterusnya kita dapat kembali kepada hidup normal Datuk. Tapi bila kita lihat ada kes-kes positif COVID kepada petugas yang telah divaksin, yang telah ambil 2 dos, yang kata yang dah ikut proses yang sepatutnya, tiba-tiba masih lagi berlaku kes COVID-19. So Datuk, apa pandangan Datuk? Adakah vaksin ni boleh menyelesaikan kes COVID-19? Kalau tak perlu kita ambil vaksin Datuk. Okey, vaksin ni ada macam-macam lah ya. Tapi untuk kita orang awam kita mudah faham. Vaksin ni bukan 100%. Maknanya kalau kita bagi vaksin kita tak dapat dah. Bukan, nombor 1. Nombor 2, kita bagi vaksin kita tidak menyebabkan jangkitan. Bukan ya. Vaksin yang kita ada sekarang ni, pertama dia kalau kita dapat, kita mengurangkan kita punya daripada ringan, berat dan sebagainya. Yang kedua, lama-lama kalau semua orang protected, kita akan dapat orang kata tak ada kes lah, kurang kes. Tapi bukan penyelesaian utama. Kerana itu untuk setahun, 2 ni walaupun kita ada vaksin, kita mesti mengamalkan SOP tu. Mesti, sebab jalannya adalah mask, jarak sosial. Kerana dia menjangkiti melalui droplet. Jadi vaksin ni orang katakan membantu ya untuk memudahkan kalau kita esok kalau kena 100 orang masuk ICU, tapi mungkin kalau kita ada lepas vaksin tak ada orang atau tinggal 1-2 je yang nak masuk, jadi kita kurangkan dia punya kesan dia. Tapi itu yang kadang-kadang tu orang salah, maknanya dia kata pakai vaksin ni harapan, bukan. Jadi tapi kita Datuk, kena betulkan persepsi itu. Apa yang kita dengar sebelum ni, bila dapat vaksin ada pasport untuk melancong keluar negara. Bila kita dah vaksin, kita dapat e-pasport boleh melancong keluar negara dan macam-macam tu kata maksudnya. Tapi bila dah berlaku kes positif macam ni, lain pula yang kita dengar Datuk. Yang ni saya menyuarakan pandangan pendapat daripada orang ramai yang kita dapat Datuk. Jadi macam mana kita nak jawab? Kalau tak, nanti lagi ramai orang tak nak ambil vaksin itu. Ya, saya rasa ini saya tak nak tentuh pihak kerajaan ataupun orang-orang berkuasa di pihak kerajaan kerana mereka kempen. Tapi kita pegang kepada asas Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia kata, okey, vaksin adalah satu harapan, bukan jalan penyelesaian. Nombor 1. Nombor 2, dia tidak boleh menyebabkan stop jangkitan. Ya, yang ketiga, kalau lepas vaksin pun sebenarnya you bagilah pasport pun, tapi mesti diadakan langkah-langkah pencegahan seperti kuarantin. Ya. Kalau you datang dari luar negara walaupun dia telah divaksin, dia kena kuarantin. Ya. Jadi kadang-kadang ni orang katakan oversell, terlebih jual lah. Setengah-setengah geng-geng vaksin kata okey bagus, macam orang jual ubat lah, bagus. Tapi sebenarnya tidak. Jadi kita mesti beri kepahaman kepada orang ramai yang betul, termasuk promosi kerajaan, lindungi kita, lindungi orang tu. Maknanya pertama ialah untuk kita kurangkan. Yang kedua, mungkin kita dapat hentikan jangkitan pada masa yang lama. Yang ketiga adalah bukan satu kekebalan yang mutlak. Jadi betulkan persepsi itu. Tapi kita sebagai orang awam, kalau kita ada berisiko, kita ambil lah. Tapi jangan kata ada harapan bila ada vaksin ni kita boleh lakukan sebagaimana biasa. Bukan. Ya? Jadi kita betulkan tu, dan kita harap juga kawan-kawan kita yang membuat promosi vaksin ni supaya memberi penjelasan jelas supaya tidak pada akhir nanti orang kata dulu kau cakap macam ni, ni cakap macam ni. Jadi saya kata lebih baik kita perbetulkan sama-sama. Ya, saya. So Datuk, kita tengok video tu. Datuk boleh tengok dekat telefon Datuk yang video yang berkaitan dengan saya nak tunjuk satu video ni yang berkaitan dengan vaksin di mana kes COVID individu ni adalah kes COVID-19 positif. Okey. Dia siap sebut nama kes dia. Tapi kata
orang kes COVID-19 boleh dijangkiti lagi, dan ada banyak isu yang dibangkitkan dalam video ni. So kita sama-sama tengok Datuk Ya, sila. video kedua. Ini kira info baru ni. Ramai yang tanya, bekas pesakit COVID-19, adakah dia tu kebal daripada Boleh tengok COVID-19? dekat WhatsApp. Boleh tak dia berjangkit semula dengan COVID-19? Saya bekas PPM. pasien COVID-19, kes 12533. Positif pada bulan 10 dan sekarang ni dah bergenap 6 bulan saya ni positif COVID-19. Saya ni diletakkan dalam program kajian untuk menentukan adakah dalam tubuh saya ni masih ada antibody menentang COVID-19. Selepas 3 bulan saya sembuh, saya diambil sampel darah saya. Datang depan rumah abang ambil sampel darah, dapat pula free RM50 duit upah. Dan semalam Dr. Masita daripada Institut Penyelidikan Perubatan datang lagi rumah saya untuk ambil sampel 6 bulan. So semalam saya dapatlah result saya ni. Result selepas 3 bulan tu, dan hasilnya 94.68% detected antibody masih wujud dalam tubuh saya selepas 3 bulan yang lepas. Jadi kalau ikut kata Dr. Masita ni kan, hasil kajian mereka 95% daripada bekas pesakit COVID-19 masih ada antibody yang kuat selepas 3 bulan dia kena COVID-19. Dan 90% pesakit COVID-19 masih ada antibody yang kuat. Adakah dalam tubuh saya ni masih ada antibody So kita cuba lihat ini video kira ni. info baru ni. Ramai yang tanya, bekas pesakit COVID-19, adakah dia tu kebal daripada COVID-19? Boleh tak dia berjangkit semula dengan COVID-19? Saya bekas pasien COVID-19, kes 12533. Positif pada bulan 10 dan sekarang ni dah bergenap 6 bulan saya ni positif COVID-19. Saya ni diletakkan dalam program kajian untuk menentukan adakah dalam tubuh saya ni masih ada antibody menentang COVID-19. Selepas 3 bulan saya sembuh, saya diambil sampel darah saya. Datang depan rumah abang ambil sampel darah, dapat pula free RM50 duit upah. Dan semalam Dr. Masita daripada Institut Penyelidikan Perubatan datang lagi rumah saya untuk ambil sampel 6 bulan. So semalam saya dapatlah result saya ni. Result selepas 3 bulan tu, dan hasilnya 94.68% detected antibody masih wujud dalam tubuh saya selepas 3 bulan yang lepas. Jadi kalau ikut kata Dr. Masita ni kan, hasil kajian mereka 95% daripada bekas pesakit COVID-19 masih ada antibody yang kuat selepas 3 bulan dia kena COVID-19. Dan 90% pesakit COVID-19 masih ada antibody yang kuat dalam tubuh mereka selepas 6 bulan mereka sembuh daripada COVID-19. Dia macam ni bang, antibody ni bang, kerja dia kan untuk menentang virus COVID-19. Tapi menentang belum sure menang bang. Maksudnya walaupun tubuh saya ni ada antibody yang kuat, belum tentu saya selamat daripada jangkitan seterusnya. Cuma bezanya kalau saya kena COVID-19 sekali lagi, mungkin tak teruk macam yang first time dulu. Dia sama macam kes orang yang ambil vaksin bang. Siapa kata ambil vaksin tu kebal COVID-19? Sebenarnya ambil vaksin ni untuk mewujudkan antibody dalam tubuh bang, bukan kebal bang. So langkah berjaga-jaga masih diperlukan. Cuma beza dia, orang yang ambil vaksin ni dia kuat sikit lah. Payah nak kena lah kan. Kalau kena pun tak teruk sangat lah. Saya sendiri akan melalui 4 fasa ujian, 3 bulan, 6 bulan, setahun dan setahun setengah bang. So menjawab soalan tadi kan, dah positif COVID-19 boleh positif lagi, dah ambil vaksin pun boleh positif lagi. So kesimpulan dia, hati-hati kita jaga kita. Tak gitu? Hati-hati kita jaga kita. Tak gitu? So Datuk boleh lihat dekat situ, dia bangkitkan ada beberapa isu lah. Yang pertama, kes COVID-19 positif, okey. Kes COVID positif nanti kata yang positif, bila mereka kena, mereka boleh kena balik. Satu. Yang kedua, selepas 3 hingga 6 bulan dia sebagai pesakit COVID-19 positif, dia mempunyai imunisasi yang tinggi, okey. Lepas tu bila divaksinkan pun, okey, ada kemungkinan untuk kata kena jangkitan kembali walaupun ada vaksin, ataupun pernah kena kata kes COVID positif secara biasa, dan lepas tu kata walaupun dia ada imunisasi secara natural lepas kena kes COVID, tapi adakah perlu untuk kata orang tersebut kata ambil vaksin juga? So jadi macam inilah, memang perkara-perkara tu berlaku teknikal. Pertama, vaksin, selepas vaksin boleh menjadi jangkitan. Ada kes-kes tapi kecil lah ya.
Yang kedua, immunity sehingga sekarang kajian menunjukkan dia akan lepas vaksin akan ada immunity 3 bulan, 6 bulan, yang selanjutnya belum tahu lagi ya, mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah dia tidak melindungi sepenuhnya kekebalan yang sepenuhnya kepada orang lah. Mana dia boleh orang katakan walaupun telah dapat vaksin kita boleh mendapat jangkitan semula ya, atau jangkitan ya. Jadi apa yang penting untuk kita orang awam ya, kita kadang-kadang kita banyak sangat info pun kita keliru ya. Pertama kita katakan bahawa vaksin tu ada peranan dia ya. Walaupun tidak ada yang 100% kan. Macam kita pakai seat belt lah kan, pakai tali pinggang keselamatan naik kereta. Accident, langgar juga, mati juga. Kita pakai helmet, tengah naik motor langgar, pecah kepala juga. Jadi ada chances untuk berlaku tu ada. Jadi tapi adakah bila kita tengok ada kes tu, adakah kita tak nak pakai helmet ataupun kita tak nak pakai tali pinggang keledar? Jadi itu sama dengan vaksin, kita kena ambil dan kita pantau ya, yang mana kerajaan berada sistem pemantauan lah. Dan terutama kalau kita nak banyak perjalanan, kita ada risiko, kita nak buka sekolah ni macam sekolah ni, kami cadangkan supaya pihak guru-guru tu semua dibagi selepas pada frontliner ni. Kerana mereka ni yang menghadapi murid-murid, mereka ni adalah frontliner kepada sistem pendidikan kita. Bagikan mereka semua. Jadi kita dapat kurangkan kes di kalangan guru-guru dan sekolah. Jadi itulah. Jadi vaksinnya walaupun tidak semua, jadi itu satu orang kata harapan ya. Harapan. Jadi kita komplimen. Jadi kalau kita orang katakan kita dah vaksin, kita berjalan dekat orang ramai, kita boleh pakai mask tapi kalau kita rasakan tempat tu tak selamat, janganlah pergi. Jangan kata macam setengah orang lah aku kebal, ambil pisau potong tangan kan. Jadi banyak jadi kita walaupun yakin tu ada, tapi lebih baik kita berhati-hati. Ataupun kita kata brake kereta aku ni kuat ni, ketika tengok lori kita pun boom melanggar nak pergi jalan. Sebab kita confident orang jual brake yang 100% ni, bagus brake ni, tekan 3 saat berhenti kan, 4 tayar pegang, semua dia pegang tu kan. Lepas tu kita pun aku nak try lah, pergi langgar lori mati. Lepas tu kita salahkan brake ke? Okey juga. Mungkin orang tu jual tadi salah kan. Jadi benda-benda ni kita kena fikirlah kan. Jalan selamat, kita ambil vaksin, kita pun lega sikit. Tapi janganlah terlalu yakin. Yang kedua, pakai mask. Yang ketiga, jangan pergi. Kalau orang henui kahwin, orang ramai-ramai, tak payahlah pergi kan. Kalau katakan kalau masjid tu tengok ribu-ribu orang sembang sana, semua orang tak ikut SOP, cari masjid lain kan. Ataupun kita cakap dengan jatuhkuasa tu, report kan supaya tutup masjid itu saja, jangan tutup masjid lain sebab dia tak ikut SOP. Ini kita katakan orang tak nak pakai, orang tak bawa sejadah, lepas tu kita biar dia masuk. Kita sebagai yang mangsanya patut tegur lah. Tidak report pada jabatan hukum, tutup. Sekolah pun begitu kan. Tak adalah, saya pernah di sekolah saya beritahu lah, saya report pada jabatan kesihatan, semua marah budak tak sekolah ni lah ni. Betul, tapi sebab you orang tak ikut SOP, kena tutup, lagi masalah. Lebih baik ditutup dan dijaga. Jadi kita ni, masalah kita ni pemikiran dan attitude kita. Saya rasa dah sampai masalah kita kena bergerak. Kita kena bersuara dan kita bergerak untuk jaga diri kita. Vaksin wajiblah pada saya. Okey. So maksudnya kita sekarang ni bukan tanggungjawab kerajaan saja, tapi tanggungjawab kita juga sebagai komuniti yang pada pandangan Datuk yang perlu bertindak dengan lebih tegas, Datuk. Betul tak, Datuk? Maksudnya kita tak boleh kata cegah kemungkaran itu melalui 3 cara. Okey, tangan, lisan dan juga hati kan. Betul. Jadi maksudnya kita sekurang-kurangnya kena ada peringkat yang kedua, lisan. Maksudnya kita menegur ataupun melapor kepada pihak berkuasa. Kita tak boleh, kita sebagai masyarakat, kalau kita nak kata kes COVID ni meningkat, so kita perlu ambil tindakan yang lebih agresif, lebih proaktif untuk mengelakkan benda ni tersebar dengan lebih luas. Kalau yang tutup pun, kalau kita report satu masjid yang melanggar peraturan SOP, yang tutup satu masjid je, bukan semua masjid kan. Ya, betul. Kalau
sekolah yang melanggar peraturan tu, di mana berlakunya kata pelanggaran penjarakan sosial, tak ikut peraturan, so satu sekolah je tutup, bukan 10,000 lebih sekolah di seluruh Malaysia. Betul. Termasuknya ada 9,000 lebih lagi sekolah boleh bergerak seperti biasa. Dan sama juga macam masjid. Jadi boleh bergerak seperti biasa. Bazar Ramadan pun sama kan Datuk? Betul. So ada pelanggaran, laporkan. Biar penganjur tu ambil tindakan yang lebih tegas, dan PBT juga ambil tindakan lebih tegas. Saya dah terbaca Datuk, dia ada satu komen, saya tak pasti, saya tak ingat daripada siapa. Dia kata sepatutnya bukan sekadar penganjur yang kata disaman, tapi PBT juga yang kata mempunyai bazar Ramadan ataupun masjid, bazar Ramadan yang di bawah kata daerah dia, perlu juga diambil tindakan, disaman ataupun didenda oleh pihak kerajaan. Kerajaan saman kerajaan. So apa pandangan Datuk? Betul ya. Yang pertama komuniti tadi ya. Tegur, lapor. Pasal tu kami ni DVCE 19 ni ya. Kami nak menggerakkan komuniti. Yang kedua, kita dah dapat mandate daripada NATMA di bawah ABC 19, Ejen Basmi COVID-19, di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara. So apa tugasnya? Nak menggerakkan komuniti. Jangan harap pada rela, jangan harap pada polis, jangan harap pada Jabatan Kesihatan. Kita sebab kita lah mangsa, anak kita tak sekolah, kita tak makan Ramadan, kita tak pergi tarawih. Siapa yang salah? Kita. Takkan kita kata kerajaan tak buat, kita kena buat. Lepas kita buat tu, kita tengok. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, katakan apa tadi? Tindakan pada penganjur. Kita tengok jangan biarkan mereka ni PBT ni sebenarnya mereka berkuasa, mereka ada duit, mereka ada peraturan, dan mereka buat peraturan, mereka ada boleh compound. Kenapa dibiarkan mereka? Contoh macam denggi, demam denggi. Bila ada wabak denggi, Jabatan Kesihatan pergi periksa sekolah. Saman tu bagi kepada siapa? Bagi pada mak bapak, bagi pada budak? Bukan, dia bagi kepada guru besar sekolah. Kerana guru besar sekolah bertanggungjawab menjaga sekolahnya supaya tidak ada pembiakan nyamuk Aedes. Kenapa tidak? Bila tidak ada SOP, guru besar kena. Apa pasal kamu biarkan orang tak ikut SOP? Tindakan pada guru besar baru semua risau. Bila ada macam merokok, kedai mamak, kan? Bila dibuka orang dia menangkan merokok di kedai mamak, kenakan tindakan kepada pengusaha kedai tu. Kenapa kamu biarkan orang esok rokok di kedai kamu? Bagus, berkesan. Yang ketiga, PBT. Kalau dia penganjur pasar malam atau bazar ataupun dia yang biarkan, apa pasal? You boleh letak rela ke, bagi dia allowance sikit, jaga ujung ni, jaga tengah-tengah ni, jaga ujung sana, ambil tindakan. Jadi kalau dia tak buat kerja itu, bagi tindakan pada dia. Saman PBT, saman penganjur yang mengadakan bazar Ramadan jika tak ada SOP. Ini asyik kita rakyat yang kena apa cerita. Ya Johan. Betul, maksudnya Datuk setuju kalau PBT tu YDP yang disamankan. Betul, setuju sangat. Supaya kata semua orang ambil tanggungjawab, bukan sekadar rakyat, bukan sekadar PBT, tapi semua orang. Tapi macam mana buatlah kalau kerajaan yang melanggar peraturan apa semua ni? Kerajaan macam itulah, macam kita tengok kerajaan. double standard. Menteri kan ambil tindakan. Apa pasal menteri pula dibagi lawan nak bagi pergi masuk court. Kami pegawai kerajaan, kalau kami buat salah, kami berkena juga ditegur, dibawa mahkamah dan tindakan tertib dan sebagainya. Kenapa kalau pihak kerajaan menganjurkan program menteri macam nanti malam menteri atau siapa-siapa je, kenapa dibiarkan? Ya asyik-asyik kita jadi mangsa. Jadi kita kena buat. Saya rasa sebab kita akan hidup lama dengan COVID-19, dan vaksin ni bukan penyelesaian. Kita spend bilion pun, tapi tak mungkin kita dapat hapuskan masa kita nak. Kesian orang kita, kesian staf kita, kesian rakyat kita. Ekonomi tak bergerak. Jadi caranya adalah pematuhan SOP semua orang. Tidak ada kluster kayangan, tidak ada kluster siapa-siapa. Kalau kena buat orang kahwin, artis, selebriti dan sebagainya. So maksudnya no double standard. Tanggungjawab semua kena ambil, bukan sekadar tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab semua orang, tanggungjawab komuniti, tanggungjawab PBT, tanggungjawab pak menteri, tanggungjawab kaki tangan kerajaan, tanggungjawab kita semua rakyat Malaysia.
untuk kena ambil tindakan untuk bersama-sama melawan COVID-19 ni. Okey, kena buat secara agresif dan pematuhan dan sebagainya sebab kita akan hidup lama dengan COVID-19. Yang kedua, kalau hukuman pun kena semua orang. Betul. Baru adil. No double standard. Menteri kena, kaki tangan kerajaan kena, selebriti kena yang mana yang melanggar rentas negeri secara ni. Lepas tu rakyat kita pun kena dengan denda 10,000, PBT pun kena, dan mana-mana sekolah ataupun penganjur yang tak buat tu pun guru besar dia kena, ketua dia yang kena. Yeah. So kalau buat macam tu, saya rasa benda ni akan berjaya, Datuk. Bukan sekadar kata retorik kan, bukan sekadar kata tanggungjawab rakyat saja, jelata saja. Maksudnya tanggungjawab semua. Ni ada komen ni. Baru adil dia kata. Rakyat dah buat semua ini lebih 1 tahun, tapi yang membuat undang-undang yang langgar. Semua ini sembang aja. Setuju tak? Mari kita gerakkan rakyat kita. Kalau nampak lapor. Datuk. Ya. Sekarang ni heboh ke? Dulu ada tentang kata perkawanan seorang selebriti yang kata dengan kata tidak ada penjarakan sosial di majlis tersebut dan sebagainya, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Ada Insta famous yang menentas negeri, bagi hadiah kepada ibu bapa dia 1 hari 2 hari, sama-sama dia menggunakan alasan untuk bekerja, tapi sebenarnya tidak. Ada yang pergi berbola madu, menentas negeri. Jadi banyak double standard yang berlaku di dalam tindakan undang-undang. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh lakukan itu? Sebab orang tidak berparti. Walaupun aku ikut peraturan, aku tak menentang negeri, aku tak entah negeri sebarangan kecuali betul-betul ada keperluan. Tapi mereka mengambil kesempatan dengan membuat kata alasan yang palsu untuk melakukan main aktiviti yang bukan di dalam yang sepatutnya. Jadi apa tindakan yang kita boleh buat dengan kes macam ni? Apa pandangan Datuk dengan orang macam ni? Silakan Datuk. Ini memang orang kata susah lah. Kita dah setahun, kita dah banyak kes tapi tidak ada perubahan. Daripada menteri yang tidak dikuarantin, daripada artis yang melanggar SOP, daripada menteri yang ataupun ahli politik yang mengadakan kempen. Jadi rakyat dah letih, ya. Dan ini masa saya rasa. Tapi rakyat kita ni tak apa, biarkan, takdir. Jadi saya rasa sudah sampai masa kita voice out. Saya rasa kalau kita tidak bersuara ataupun kita tak bersuara dan juga kita menyuarakanlah, saya rasa kita tak mencapai. Kita juga susah. Saya suka tengok Facebook Rani Kulub misalnya. Kita rasa ramai orang Rani Kulub di samping jenaka dia, tapi dia bagi cara pedas. Kita suka tengok kawan-kawan kita di persatuan pengguna yang bersuara. Kita suka tengok rakan-rakan kita yang baru ni dalam Twitter, ya, yang komen. Jadi kita ni dia silent ni, duduk diam. Akhirnya kita tak pergi. Lepas tu kita marah, kita tak ada makan, ekonomi jatuh, tapi kita tak buat. Tapi kita biarkan kerana mungkin kita anggap kita kena ubah secara itu. Saya rasa, dan kita jangan buat seorang-seorang lah, ya. Ikut dalam persatuan, ikutlah persatuan pengguna ke, persatuan Imaret ke yang bersuara, dan ikutlah grup kita orang pun, kami pun PCE 19, kami ada di mana-mana. Mari kita sama. Kalau tidak, kalau susah sangat satu tempat tu petang pasal Ramadan kita turun, ajak 2-3 kawan, kita pakai jaket macam ni, kita pakai banner kita ABC 19, kita pergi kampung, ambil gambar. Ni pasal Ramadan kampung kampung pisang. Tak ikut peraturan. Ni bagi lapor, bagi tahu kepada pejabat kesihatan, bagi tahu kepada pejabat majlis tempatan. Kalau mereka tak ambil tindakan, besok kalau kita viralkan, ni ada orang yang tidur, dia pun tak buat kerja. Apa salah? Tapi jangan sampai menyentuh peribadi ataupun kita laku kesalahan, kita pergi lempang orang tu, tak boleh lah. Kita mengikut cara berhemah. Jadi saya rasakan satu tahap sekarang dah 1 tahun lebih, kalau kita biar ni kita duduk lagi setahun, saya rasa it's not the way lah. Dan kami pun lama kita pun letih juga. Kita yang NGO pun letih juga. Lama kita gasak je lah. Maksudnya kita kena menyerah macam Indonesia. Tapi saya tengok Indonesia ekonomi dia maju dah tu. Banyak pelabur yang masuk, walaupun kata dia ambil sampai kata petugas dia bukan viral kan, petugas dia menyerah. Ikut suka kau je. Tapi
ekonomi dia tetap maju, Datuk. Macam what's going on dekat Indonesia yang kata pelabur tak takut dan kita tak nampak impact dia, ataupun benda tu ada benda yang disembunyikan, Datuk. Dia kata okeylah, kita dari segi teknikal kita satu keramai, yang kedua mereka punya ni ialah kita tahu dalam kes-kes pun mungkin cara pengesanan dan sebagainya, tetapi keyakinan tu maknanya kalau dia kata kita dah setahun, takkan kita nak tutup ataupun nak sekat perjalanan ataupun sekat aktiviti, jadi mereka buat. Maknanya kalau ada kes adalah kalau ada matilah maknanya. Tapi bukan kita nak orang mati, tapi yang mana kita boleh halang, kita halang lah. Tapi dengan orang katakan dengan berhemah, dengan bersusun. Saya rasa banyak negara Indonesia, Thailand, Vietnam, mereka menggunakan pendekatan yang begitu orang katakan fokus dan juga bergerak ke hadapan. Kita tengok walaupun ada kes mereka akan macam baru ni di Thailand, tiba-tiba banyak kes, tapi adakah mereka jadi panik, tutup semua? Tak. Jadi saya rasa kita sudah sampai masanya bahawa kita re-strategize dan peranan komuniti tu kita tingkatkan. Saya masih lagi suka untuk tengok Indonesia tu. Adakah sesuatu benda yang disembunyikan dekat Indonesia yang menyebabkan kata saya tengok saya punya pandangan lah peribadi, apa strategi yang digunakan dekat Indonesia ni, dia guna method herd immunity tapi natural, bukan melalui vaksin. So boleh Datuk bagi kata pandangan yang jujur pasal isu ni tersebut? Dia macam ni lah kan, dia teorinya kan, maknanya bila satu penyakit COVID-19 kita tahu ramai yang kena, ramai yang sembuh dan ramai yang mendapat immunity. Jadi sebab kita tengok bilangan yang sakit yang masuk hospital, jadi itu yang kita fokus kepada itu, kita kurang fokus kepada yang sembuh ataupun yang tidak mendapat jangkitan. Jadi kita tengok di Indonesia buat penduduk dia ramai 200 juta. Kemudian mereka mengamalkan macam-macam kan. Kemudian dia punya sistem tracing, sistem rawatan berlainan daripada kita. Jadi saya rasakan macam itulah, walaupun ada kes berlaku tinggi, ada kes kematian, tetapi kes yang biasanya banyak berlaku. Jadi bila kita itu salah satu teorinya, kita katakan open up, buka je lah, dan kita menjaga yang risiko. Orang tua, orang yang sakit, itu yang kita jaga. Yang lain itu kita open up, kita jangan fokus sangat, okey lah kita nak buat ni lah, ni nak tu. Jangan. Maknanya that's di Indonesia, Thailand, Vietnam, mereka gunakan strategi itu. Ini dalam bahasa kita panggil mitigasi. Maknanya let it be, dalam masa-masa kita kontrol. Jadi let it be itu, orang kata dulu dia orang tak percaya bahawa jangan berharap pada immunity natural. Tapi itu berlaku kepada semua penyakit berjangkit daripada dulu sehingga sekarang. Maknanya bukan berharap kepada ubat atau vaksin sahaja, tetapi berharap kepada herd immunity yang datang daripada natural infection yang tidak menyebabkan kematian. Tapi kita jangan susahlah kalau ada orang seorang mati penyakit SU. Jangan kita lompat satu negara. Ada 5 orang mati hari umur 80 tahun, 90 tahun mati ada COVID. Kita pun lompat satu seluruh negara. Jadi peninglah orang nak fikir kan. Lihat secara teliti. Tengok bila KPK mengeluarkan statement mengatakan berapa puluh petugas kesihatan kena selepas vaksin, dah melompat seluruh negara kan. Melompat dah, dia tak tahu dah yang mana betul yang mana ni. Jadi saya rasa tidak berfaedah dan tidak katakan pintar lah, tidak cerdik lah bila kita menggunakan strategi yang lama dan cara yang macam tu, fear mongering dan apa sebagainya. Ini jujur saya cakap ni kan, bukan apa Datuk, kalau kita balik ni sebab ada banyak data-data daripada KKN sendiri yang tidak transparent. Macam kita tengok dalam video tu, dia kata data tidak transparent, tak bagi detail apa semua. Tu yang menyebabkan orang panik, orang tertanya-tanya. Sebab saya rasa kita metod Singapura yang lebih transparent berbanding dengan kita, yang menyebabkan kata kita percaya pada kerajaan. Berbeza yang sekarang ni, metod yang kata tidak transparent, tak cerita berapa jangkitan ni, dan jangkitan daripada siapa, daripada mana, itu ini apa semua, berapa student yang kena, berapa orang tua kena, berapa orang biasa kena, benda-benda macam tu, berapa kata pendataan asli yang kena. Data dia terlalu umum Datuk.
data-data yang terlalu umum yang menyebabkan isu ni ditimbulkan oleh bekas pesakit COVID sendiri yang dia kata yang kalau kita lihat kes pun dalam 40 kes pesakit COVID yang kata di kalangan petugas. Tapi ada benda yang tidak transparent, yang menyebabkan orang tidak percaya. Adakah benda ni kata menyebabkan timbul macam-macam prasangka dan persoalan dan tidak percaya pada data. Dan mungkin tidak ada satu perbandingan yang kata kajian yang patut jawab 40 orang yang petugas yang COVID yang positif daripada bilangan berapa orang. Mungkin berlaku kata dia punya bahan tu rosak ke apa semua yang menyebabkan dia positif. Sebab 500,000 frontliner. Kalau 40 orang 500,000 maksudnya 40 per dengan 500,000, persentase dia sangat rendah. Kemungkinan majoriti sebab kalau kita faham tentang vaksin ni Datuk. Vaksin kalau macam Pfizer kan. Pfizer, ya. Pfizer tu kan, dia punya ketepatan 97%. Mungkin yang dalam 40 orang tu termasuk dalam kategori 3% tu. Ya, betul. Kemungkinan vaksin tu rosak termasuk nak bagi kat dia orang. Ada macam-macam kesimpulan. Kalau bilangannya terlalu kecil, kalau 40 orang lah. Kalau itu pandangan saya. Tapi kalau 500,000 beribu-ribu orang kena, maksudnya persentase tu tinggi. Kalau 3% tu patutnya dia bukan dalam 3,000 orang. 1,500 orang. Kalau 3%. Sebab dia punya ketepatan tak silap saya 94% ke 97%. Jadi kalau 40 tu dia is okay. Just nice. Mungkin ada kesilapan teknikal, kerosakan teknikal yang tidak disengajakan itu. Tu saya punya pandangan berkaitan dengan tu. Ni ada komen daripada Muhammad Noor Tahrin. Dia kata rakyat dah buat semua ini lebih daripada setahun. Tapi yang membuat undang-undang yang langgar, semua itu sembang, dia kata. Okey, lepas tu yang kedua dia kata pada pandangan dia, Malaysia melaksanakan MCO terlalu awal. Sepatutnya waktu sekarang kita buat MCO. Bukan mungkin ada dua kemungkinan dia punya komen ni. MCO yang 18 Mac tahun lepas kita buat terlalu awal. Kes baru dalam 200-300 tu. Kita buat MCO. Dan sepatutnya sekarang yang kita buat bila kes kata dah kata 5 angka 6 angka. So apa pandangan Datuk berkaitan dengan komen ni? Ya, dua komen Datuk. MCO yang pertama tu tepat dan betul dari segi teknikal kerana kita baru datang, baru kes sikit dan kita juga tidak ada pengalaman. Kita baru nak kumpul data-data persiapan hospital, persiapan frontliner. Jadi masa itu kalau kita buka pun masa kes kecil, kalau kita tak ada MCO mungkin dia terus melonjak, mati kita. Semua sistem kita tak ready. Jadi cukup masa. Saya rasa daripada ke awal sampai gelombang kedua tu cantik. Tapi bila masuk gelombang lepas PRN Sabah sampai sekarang ni kita menjadi agak kelang kabut kan. Tak tentu hala kadang-kadang setengah tu. PKP pun ada tapi SOP pelaksanaan tak betul. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi sekarang kalau kita buat PKP pun, kata kita buat PKP sebulan. Sebab kita dah banyak. Kita tengok hari-hari kita ada puluhan ribu kes yang aktif ya di dalam masyarakat. Kita buat PKP, dia tak bergerak ke negeri Kelantan, dia tak bergerak, tapi dalam mana akan terjadi kes. Dan lepas sebulan kita buka, besok bila kita buka ada lagi kes. Impossible nak zero kes. Kes akan naik juga. Dah jadi lompat, tutup balik. Lepas tu tutup sebulan, lepas tu kita buka balik. Sebab kes ni tak boleh, kita tak boleh tutup buka tak boleh. Ini tak boleh. Jadi saya rasakan betul. Yang pertama, yang kedua cantik, betul, bagus. Tetapi sekarang ni kena ubah balik sebab kita kena zero cases ialah impossible. Ini dalam bahasa teknikal lah, takdir lain cerita. Dengan vaksin mencapai zero impossible. Untuk dapat herd immunity dalam 3 bulan impossible kan. Jadi PKP sepenuhnya juga adalah impossible untuk kembali kepada normal, tetapi akan memberi kesan kepada rakyat semua, termasuk kita semua. What? Jadi kita cari jalan. Kita ada ramai pakar-pakar kita yang berfikir. Kita ada komiti. Jadi kita susun balik supaya boleh. Saya rasa let's lihat dengan cara baru. Thinking outside the box dan sebagainya. Jangan fikir pasal nak tutup saja. Jadi jangan. Mari kita
Cari solusi lain. telus dan sebagainya dan sebagainya. Ya. So maksudnya tak tahu berapa lama lagi Datuk ni kita ni. Sebab saya suka tanya soalan ni. Banyak kali saya tanya Datuk. Betul. Sampai bila Datuk kita nak dengar COVID ni? Sampai bila Datuk? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Ni sekarang nak timbul isu soal kata nak gelombang keempat pula Datuk. Dah memang kena berlaku Datuk. Tapi kita ni susah-susah. Gelombang ni sebenarnya pada saya bukan gelombang sebab dia dah ada dah pada peringkat awal. Gelombang ni kalau kosong naik, itu gelombang. Tapi sekarang kita dah naik itu kan. Dan sebenarnya kita kena bagi penjelasan. Jangan kata nak data-data, tak boleh. So kita akan hidup bersama COVID 6 bulan ya, garanti. Setahun akan ada. 2 tahun kemungkinan, 4 tahun mungkin habis. Kau penyakit lain pula datang. Jadi kita kena hidup. Jadi sekarang ni kata kalau kita masa tu kita kena kata kalau kau sekolah contoh kita tak boleh sekolah 5 hari, kita kena buat sekolah yang normal baru. Kalau masjid sebenarnya ada setengah tempat boleh rapat-rapat buatlah, tapi setengah tempat tak boleh jangan. Jadi pasal Ramadan jangan tahun 50-an, tahun 70-an, tahun sama je pasal Ramadan. Apa salahnya tidak kios ke apa semua ubah. Begitu juga dengan dulu kita tak ada online, sekarang ada online. Apa pasal nak ada Ramadan contohlah kan. Jadi kita ni sebenarnya kita jangan bagi harapan palsu. Oh kita akan hilang lepas vaksin, bukan. Kita akan hilang COVID dalam masa 2 tahun, jangan. Jadi kita kata bila jangkit mesti masuk hospital, jangan. Jadi kita jangan bagi harapan palsu dan jangan menakut-nakutkan yang terlebih-lebih. Kadang-kadang orang kata takut budak-budak ada hantu buah pokok pisang, dah tak pergi mengaji sebab ada hantu buah pokok pisang. Tapi sampai dia besar dia takut pada hantu pokok pisang. Jadi ini masalah kita ni. Jadi waktu tu kita kata wujudkan kepahaman, penguatkuasaan pemakaian dan kita orang katakan berfikir untuk lebih maju, mengubah yang lebih baik lah. So ada komen daripada Joe Size. Dia kata kita rabak lepas election Sabah. Betul ke sebab election Sabah yang menyebabkan kes COVID tinggi? Kalau saya dapat maklumat semuanya daripada pendata asing, daripada kluster penjara yang masuk secara bebas. Dekat Kedah pun kluster penjara yang start mula-mula itu, maksudnya ada kemasukan pendatang asing. Ada kes ke pendatang asing masuk daripada luar ke dalam Malaysia ni Datuk, yang menyebabkan COVID kita naik meningkat selepas kita yang begitu terkawal Datuk? Ya, banyak. Ini memang kalau kita baca analisa laporan-laporan tidak dapat nafikan bahawa gelombang ketiga berlaku selepas PRN Sabah. Betul. Ya, betul. Tidak dapat nafikan. Selepas. Sebabkan SOP dah pakai. Yang kedua ada pergerakan pendatang asing ataupun warga tanpa dokumen. Tak kira daripada sempadan mana, utara, selatan, kiri, kanan, jadi membawa kes-kes. Jadi ini semua berlaku ya. Dan sekarang pun walaupun sempadan telah ditutup, kerajaan membuat pelbagai cara, mungkin ada dan ada kebolosan itu ada. Jadi kita terima realiti, you buat macam mana pun kita tak boleh stop orang datang. Kut atas, kut bawah, underground mesti datang. Kita stop macam mana pun kita tak boleh halangkan berlaku kluster penjara. Tak boleh. Tapi ada cara untuk menghadapinya. Jadi orang katakan let it be. Mana kita kena menghadapinya. Orang kata kita nak cari satu senjata untuk lawan semua, tak boleh. Dia kena fokuskan. So, salah satu yang penting lah komuniti sendiri. Datuk, saya nak tanya tu terang. Nak tanya pelan-pelan Datuk. Betul ke Datuk, kata majoriti kes kita ni daripada pendatang asing, kluster pekerja pendatang asing, kluster kilang pendatang asing, dan banyak kes daripada macam yang confirm sebenarnya macam penjara tu semua daripada pendatang asing. Penjara dekat Sabah, penjara dekat Kedah, semua pendatang asing. So kalau saya lihat dari segi golongan yang sepatut yang kita target kata untuk vaksin dulu adalah pendatang asing, kerana mereka ni yang tak ikut SOP Datuk. Kalau Datuk pergi dekat rumah kongsi ke apa semua,
Mereka ni yang tak SOP yang menyebabkan penjarakan dan mereka berjangkit di antara satu sama lain. Dekat pembinaan, dekat kilang-kilang, kalau kita tengok berdasarkan pengalaman kita sendiri, kami sendiri pun dekat kilang-kilang majoriti mendapat daripada berdata asing. Adik saya kena quarantine sebab housemate dia kerja dekat kilang dan mendapat daripada berdata asing. So memang kena fokus Datuk, untuk paling kurang vaksin untuk berdata asing, supaya cuma saya tak pasti vaksin setakat mana kata boleh mengekan COVID-19 ni. Kalau dia tak kurang lagi, dia dapat mengekan setakat mana. Sebab saya bukan orang kata berlatar belakangkan perubatan, cuma saya minat untuk membaca benda-benda artikel yang berkaitan dengan perubatan dan juga jurnal-jurnal perubatan lah kalau ada kes kita tentu. So tu saya punya pandangan itu. Apa komen itu? Ya betul lah, kalau kita tengok statistik kan, datang daripada premis tempat kerja. Memang orang asing merupakan satu punca yang important, yang penting, signifikan kepada kes-kes di Malaysia. Signifikan. Yang kedua, pendatang asing ni sama ada dokumen atau tak dokumen, mereka ni adalah yang menggerakkan jentera ekonomi kita. Kan? Kilang, pembangunan, mereka bergerak. Saya tahu tak ada orang minta maaf, rakan-rakan kita pada Indonesia datang dah banyak projek-projek terhenti kan. Yang ketiga, mereka ni mempunyai komuniti mereka sendiri yang di dalam kelompok mereka, ya. Jadi betul, sepatutnya kita jangan fikir sama ada dia warga atau bukan warga, tapi kita tengok dari segi kesihatan, siapakah yang menyumbang banyak, maka itu kita tangani. Jadi kalau dalam bahasa teknikal kita, orang pendatang asing pekerja di premis kilang-kilang ini adalah signifikan, ya, menyebabkan jangkitan di Malaysia. Jadi kita kena atasi dia. Macam mana? Ketatkan SOP, bla 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 buat. Yang ketiga, vaksinkan mereka. Tadi kita kata guru, ini golongan ini, ya. Tak kira mekanisme dia nak bayar ke majikan bayar, tapi mereka, bila mereka divaksinkan, bukan kita boleh stop jangkitan, tetapi kita boleh mengurangkan jangkitan. Jadi ekonomi boleh bergerak, industri boleh bergerak, jadi kita boleh bergerak. Jadi saya rasakan buangkan sentimen, orang katakan emosi, ni tak payah bagi orang asing, apa kera di hutan disusukan anak ni kelaparan, nanti ni kata orang luar kita bagi injek vaksin, orang dalam tak bagi. Bukan, kita kena lihat bahawa kita bagi sebab untuk menghentikan, mengurangkan jangkitan dan menggerakkan kehidupan kita semula. Buat. Mesti ada political will, jangan takut. Orang politik jangan takut. Jangan takut. Kalau kalah lah. Kalau menang lah. Patut buat benda betul lah kan Datuk? Kita buat benda betul supaya kita betul lah. Datuk, satu fakta yang menarik berkaitan dengan vaksin, bila kita cerita kaitan antara pendatang asing, vaksin, jangkitan di tempat kerja, kluster-kluster tempat kerja kan. Satu fakta yang terkini, sehingga semalam 8.8 juta lebih rakyat Malaysia yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin secara sukarelawan. Manakala golongan kategori kedua, golongan yang berisiko tinggi, yang kita kata golongan berisiko tinggi yang sepatutnya disasarkan oleh kerajaan lebih kurang dalam 9.7 juta, 9.3 ke 9.7 juta untuk sasaran fasa 2 imunisasi vaksin ni, okey. Tapi setakat semalam hanya 2.7 juta golongan yang mendaftar secara sukarelawan untuk ambil vaksin. Sasaran dia 9 juta lebih. Itu fasa 2 ni. So tengok terlalu jauh. 2.7 kalau kita kali 3 baru dalam berapa? Maksudnya tak sampai sasaran Datuk. Tak sampai sasaran. Sasaran tak sampai 30%. Rakyat Malaysia yang kata mendaftar sebagai vaksin, sebenarnya kalau kita ambil vaksin, kita dapat mengurangkan jangkitan kepada kata di dalam komuniti kita. Kita boleh rendahkan kes COVID-19 ni serendah-rendahnya. Kita boleh rendahkan kes yang perlukan ICU dalam kategori yang tinggi dan sebagainya. So itu fakta Datuk. Maksudnya ramai yang tak nak ambil. Okay. So ramai tak nak ambil, kenapa tak bagi pada orang yang nak ambil? Kenapa tak bagi pada orang ambil, ataupun kenapa kita tak wajibkan kata semua orang ambil supaya program ini tersebut berjaya? Sebab vaksin ni 6 bulan je Datuk. Kalau 6 bulan tak okey, lepas tu kena ambil balik.
Kan yang itu yang saya faham, minimum 6 bulan. 6 bulan. Jadi saya tak rasa benda tu boleh diselesaikan dalam masa 6 bulan tu. So kalau tak kena ambil kali kedua, jadi melibatkan kos yang lain. 2.7 juta golongan berisiko tinggi yang berdaftar. Sepatutnya kita ada dalam 9 juta lebih golongan berisiko tinggi. Kalau darah tinggi saja 30% daripada rakyat Malaysia. Daripada 33 juta 30%. Kita akan dapat dalam 9 juta lebih ataupun 10 juta lebih, 11 juta. Kan? So apa pandangan Datuk yang kes macam ni tu? Macam mana kita nak hidup normal macam ni tu? Kalau kata semua rakyat Malaysia tak beri sambutan kepada kata program untuk kata kurangkan jangkitan supaya kita dapat kembali kepada sebahagian besar hidup normal kita. Kalau tak 100% pun sebahagian besar. So apa komen? Yalah. Pendaftaran yang rendah ya, banyaklah isu-isu dia. Jadi tu saya rasakan antara yang satu lagi masalah sebab kita punya bekalan vaksin tu kita tak berapa pasti sebenarnya untuk berapa ramai yang dalam masa terdekat ni. Sekarang ni ada belah-belah juta tu. Pizza saja. Yang dikatakan dari bekalan dia ya. Jadi macam katakan saya dah daftar 2 bulan. Tapi tak ada pun appointment untuk diberi orang kata. Jadi banyak jadi perkara itu. Jadi mungkin sampai masanya kita buat walk-in system. Orang datang di klinik ni kita buat ni, kita bakal datang walk-in. Tak payah nak pera-pera pendaftaran. Yang kedua ialah mandatory itu ada sebab-sebab lain. Tapi pada peringkat yang nantilah bila kita orang kata dah tak ada cara lain. Tapi sekarang ni kita bagi dulu. Okey, sekarang ni kita kata orang darah tinggi, orang bagaimana, okey, come to the clinic, walk in. Kita bagi 500 hari untuk kawasan ni. Datang, siapa cepat dia dapat. Why not? Kan? Kalau kita tengok dulu untuk macam kadang kalau pendaftaran apa ni masalah. Jadi saya rasa kita kena macam itulah. Dan jangan tekankan sangat kepada pendaftaran. Sekarang ni kita untuk ramaikan orang, bila kita dah ada vaksin tu cakap terus. Ini kita ada 500 vaksin untuk klinik A, mari kita datang. First come first serve. Umur 35 tahun ke atas ke 50 tahun ke atas, datang. Bawa mak bapak apa. Jadi senang disusun. Kan? Tak payah nak dah daftar je. Jadi saya rasa itulah. Dan mandatory tu kita fikir kemudian lah. Jika gagal semua dah tak boleh, maknanya kena adakan peraturan lah. Cukai boleh wajibkan lah tu. Cukai wajib bayar. Lepas tu kalau kena cukai di tafsir kena bayar dulu. Itu kemudian banyak benda boleh buat kalau kerajaan nak buat lah. Betul. Jadi kita kena fokus lah ya. Dan kerajaan pun kena ada political will. Orang kata political will, keazaman politik ya maknanya. Okey, aku kena buat, kita kena buat. Let's do it. Ada komen kata rindu kehidupan 2019. Muhammad Nur Tahrir. Lepas tu Joe kata yang kena kuarantin di hospital atau pusat kuarantin sepatutnya beri vaksin sebelum discharge. 2. Jadi memudahkan kerja. Yang ketiga kata siapa cepat dia dapat. So tak perlu tak perlu ikut kategori. Siapa cepat dia dapat open, siapa nak datang daftar itu ini. Ni satu pandangan yang menarik sebab sukarelawan pun dalam baru 8 juta lebih. Sedangkan kita ada yang di order, tak silap saya pizza yang di order tu berbelas juta. Tak sampai sasaran. Yang tu baru jenis pizza, belum lagi yang kata brand-brand yang lain, jenis brand yang bakal masuk. So nak kena tukar segi metod supaya kita dapat cepat-cepat kata keluar, at least Malaysia dapat cepat-cepat keluar daripada COVID-19. Kalau lambatlah. Kita nak kurangkan jangkitan, turunkan kadar ni kepada kata bilangan yang minimum dan sebagainya tu. Ya. Walk in dengan siapa cepat saya dapat. Okey, macam katakanlah klinik A ada 500 untuk 500 orang. Come walk in, siapa cepat siapa datang. Siapa datang lambat minta maaf, kami tutup. Macam kita pergi masjid lah. Bawa apa semua, sorry dah penuh. Habis balik. Kan? Itu caranya je. Berarti kita boleh secepat mungkin, tak kira. Jadi tukar strategi. Target kitanya, strategi kita ialah kita untuk mevaksinasikan
seramai mungkin 90% atau bukan pada golongan-golongan tadi. Jadi kita duk tunggu aja buat apa? Jadi buang masa. Dan buang tenaga, buang resources sumber dan sebagainya. Jadi kena ya, kadang-kadang masyarakat kita dia begitu. Kalau tak tak suruh, tak paksa ataupun tak dapat, tak nak dia pergi. Kan? So itu yang berlaku. Sebab bila kalau kita lihat fakta dah tu, ramai bila ada kes meninggal je, meninggal yang kata on the spot dekat pusat vaksin, lepas tu terus dikaitkan dengan vaksin, sedangkan mungkin dia secara kebetulan yang berlaku. Yang itu, berita-berita macam ni sebenarnya amat menakutkan kepada orang ramai untuk ambil vaksin. Sedangkan kita dah badan kita sejak daripada sekolah lagi kita divaksin BCG, Rebola, hepatitis dan sebagainya. Batuk kokol, diphtheria, banyak apanya. Banyak lah vaksin kita. Tak ada masalah. Bukan baru. Jadi itulah. Kita jangan biarkan penghasut-penghasut ni. Kena ambil tindakan jugalah kan. Kalau katakan orang tu kata, okey kalau dia keluarkan ni, pergi panggil buat siasatan dan sebagainya, okey dia menyebabkan kenyataan palsu, ambil tindakan pada dia. Kita menyebabkan kehuru-hara pada masyarakat, ambil tindakan pada dia. Kan? Jangan dibiarkan viral apa semua-semua, habis tu minta maaf salah. Jadi kena ambil tindakan atas mereka, baguslah orang lain tak buat. Ini biarkan aja kan. Jadi itulah saya rasakan ada benda yang kena kita prioritikan. Terutama dalam vaksin ni. Jadi kalau lama-lama dia biar, lama-lama tak ada orang nak ambil, lama-lama rugi saja. Jadi sampai bila kita nak biarkan perkara itu berlaku lah. Dan kita pun dah jemu, dah letih dah dengan keadaan buka tutup tak ikut normal dan sebagainya lah, SOP Jadi itulah. Panjang dah kita ni. Kan? So ni ada satu komen tu, atau yang daripada Geosize ni dia kata, atau yang di kuarantin di rumah, semua ahli rumah juga kena wajib vaksin. Boleh, macam-macam cara lah betul. Jadi kita sekarang ni tak payah nak tunggu daftar. Katakan betul lah, betul. Saya setuju katakan satu rumah ni, okey kita pergi rumah by rumah. Kan? Rumah ni ada 20 orang, ada yang nak release kena vaksin semua. Habis nak release kena vaksin. Kan? Opt in and opt out. Sebab kuarantin boleh diwajibkan. Kenapa vaksin tak boleh diwajibkan macam tu? Ke swab test diwajibkan, sedangkan masukkan benda ni juga ni kat hidung. Dia swab test tu masuk dalam hidung kan. So itulah dianya. Saya rasakan insya-Allah lah kita bersama-sama lah. Yang penting kita suara kita. Dan saya kata kita pun dah panjang lah kot. Panjang lah tu dok. Dan jangan lupa kita berkongsi bersama-sama. Dan kita akan ada sesi-sesi ni, kalau tidak dengan saya pun dengan rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah ya. Jangan lupa sertai VCE19 ni di mana-mana tempat anda. Kalau tidak, kontak pada kami dalam Facebook ke, dalam website ke, atau dalam WhatsApp ke, kontak kami dan kita aturlah program di tempat tuan-tuan sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. So terima kasih Datuk. Kita akan jumpa lagi kembali pada hari Sabtu ni Datuk. InsyaAllah. Hari Sabtu ni pukul 10 pagi. Jadi kita buat sesi ni 2 kali seminggu bersama dengan Datuk Zainal. Pada hari Rabu pukul 10 pagi dan juga hari Sabtu 10 pagi. Sehingga kalau ada perubahan kita akan maklumkan daripada awal lah. Kita akan buat dekat Facebook Community Volunteer COVID-19. Facebook VCE19, Volunteer Community for Community Engagement and Empowerment COVID-19. So hari Sabtu ni kita bincang topik pasal apa Datuk? Ataupun kita tengok isu-isu semasa? Isu-isu semasa lah. Isu-isu semasa berkaitan dengan ni. Anda beritahu kepada kita nak soal apa, anda tanya kita jawab lah. So terima kasih banyak Datuk. So itu saja daripada kami. Terima kasih Datuk yang datang daripada jauh, daripada Seremban, dan insyaAllah nanti kalau next time untuk nanti kita akan cuba live bersama Datuk daripada lokasi yang berlainan, dan mungkin kita akan buat jemputan dua ahli panel buat secara live, Datuk daripada Seremban, dan mungkin juga ada individu yang kita jemput daripada lokasi yang berlainan untuk kata berkongsi rasa, dan kita buat berdua bertiga. Okay.
So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jom. Pada Datuk. Tapi dah. Aduh. Hai, saya Vincent dari Melaka, umur 35 tahun. Itulah kita ada banyak social. Kenapa sertai sukarelawan? Saya sertai sukarelawan ingin membantu frontliner untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Kenapa tak ada rumah? Kalau setakat di rumah, tak membantu apa-apa. Rangkaian masih berterus. So tak takut mati ya? Ia bukan masalah mati atau tidak, ia masalah untuk memutuskan. Kalau semua takut mati, siapa yang nak bantu negara? Ya ke? Ya. Tahu tak kes sekarang ni dah kata nak mencecah 5 angka. Kalau tak membantu, dia mencecah lebih daripada 5 angka. Bukan saya yang mati, kita sama-sama mati juga. Ayo. Okey. So kenapa kita perlu sertai sukarelawan 1 juta sukarelawan ni? Kita kena sertai 1 juta sukarelawan untuk membantu frontliner sebab kita memerlukan lebih banyak orang untuk memutuskan rangkaian ini. Sekiranya semua hanya untuk duduk dan tidak membantu, rangkaian ini tidak akan putus. Mungkin anda akan berkurung dengan PKPP. Mungkin akan lebih lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Terpulang pada tangan anda, sama ada anda ingin memutuskan rangkaian COVID-19 Bersama-sama kita. bersama-sama kita. So, jom sertailah kita 1 juta sukarelawan melawan COVID-19. Okey, jom. Jalankan tugas anda sebagai rakyat Malaysia. Okey.